Kita bersama dengan topik kita kerang-kerangan. Saya nak bawakan segmen penaja bersama dengan anda hari ini. Ini penaja kita hari ini ialah Immunize for Life dengan tajuk Jangan Abaikan Imunisasi Anak. Dan kita akan bersama dengan seorang pakar kita pada hari ini, iaitu merupakan Yang Mulia Dr. Tengku Puteri Zainab, pakar kanak-kanak daripada Sunway Specialist Center Damansara. Apa khabar Yang Mulia Dr. Tengku Puteri? Sebenarnya kita bukan bersama dengan Dr. Tengku Puteri saja, kita akan juga bersama dengan seorang Datuk Dr. Zulkifli Ismail juga. Nanti sekejap lagi kita akan bersama dengan beliau, kita buat video call. Okey, kita nak bertanya tentang imunisasi. Apa penting imunisasi anak? Jangan abaikan imunisasi anak ni. Seperti mana yang kita tahu hari ini COVID-19 lebih utama. Betul. Tapi vaksinasi untuk mencegah kanak-kanak daripada dijangkiti penyakit seperti batuk, seperti demam campak. Kenapa ibu perlu bimbang tentang penyakit-penyakit ni? Okey. So semasa wabak COVID-19 ni, banyak ibu bapa sebenarnya dia rasa lebih takut dengan COVID-19 ni berbanding dengan penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Sebagai contoh macam polio yang boleh menyebabkan kelumpuhan dan juga difteria. Jadi bila mereka kurang takut kepada penyakit-penyakit berjangkit ni, jadi kita nampak kurang ibu bapa yang datang untuk hadir untuk temu janji untuk mengambil vaksin ni ke klinik-klinik. Dan sebenarnya vaksin ni penting. Dari awal lagi kelahiran anak-anak memang kita perlu mengambil vaksin ni. Kita tak boleh ambil mudah tentang vaksin sebab imunisasi body anak terlalu penting, doktor. Betul. Dan boleh tak doktor bagi tips sikit kepada ibu bapa kat luar sana yang membawa anak mereka ke klinik lebih lagi dalam norma baru ni untuk mendapat vaksin. Cara bagaimana mereka nak membawa anak dalam norma kehidupan baru pergi ke klinik untuk mendapatkan vaksinasi ni. Okey, so sekarang ni pun di klinik kesihatan dan juga klinik swasta, mereka mempraktikkan SOP ataupun Standard Operating Procedure untuk memastikan keselamatan pesakit-pesakit ni. Tapi dalam masa yang sama, ibu bapa pun boleh memainkan peranan untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka. Itu sebelum datang tu sepatutnya mereka sudah membuat temu janji untuk datang ke klinik dan pastikan tarikh dan masa yang sesuai itu dan datang pada masa yang telah ditetapkan. Sebab apa? Kita tak nak terlalu sesak orang pada masa yang sama. Jangan walk in. Sebaik-baiknya by appointment lah. Buat appointment. Okey. Dan sebelum orang datang pun anak-anak tu pun perlu kalau anak yang bayi macam mana pakai mask dan sebagainya? Biasanya sebelum datang ke klinik tu memang kena buat langkah-langkah keselamatan lah. Ibu bapa tu memang kena pakai pelitup muka ataupun mask. Kanak-kanak pun boleh pakai untuk mereka yang berumur lebih daripada 2 tahun. Dia boleh pakai penutup muka dan juga sampai dah klinik tu memang kena sentiasa basuh tangan dengan air dengan sabun lah setiap kali pegang apa-apa permukaan, meja, kerusi. Dan kalau tak nak basuh dengan air dengan sabun, kalau ada hand sanitizer boleh pakai. So, biasanya klinik-klinik ni memang akan ada lah dekat atas meja ke, gantungan dinding semua tu kan. So pakai je lah hand sanitizer tu. Kita sampai kat lobi hospital pun memang dah tersedia ada dah. Okey, baiklah doktor. Kita sebenarnya kita nak buat video call bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Ismail, merupakan pakar kanak-kanak dan pengurusi program Immunize for Life. Kita bersama dengan dia. Assalamualaikum, Datuk. Datuk Dr. Zul. Assalamualaikum, Datuk. Ya, boleh dengar. Boleh dengar suara saya? Okey, Datuk. Dalam tempoh PKP ni, tentang ibu bapa mengantar anak-anak ke pusat asuhan ni, saya nak tanya tentang apakah risiko ibu bapa yang mengantar anak-anak yang belum mendapat imunisasi untuk mengikut jadual ke tempat-tempat ke taska yang mereka hantar. Dia orang belum dapat lagi jadual imunisasi tapi dia orang dah hantar anak ke tempat-tempat taska penjagaan kanak-kanak ni. Okey. Sepatutnya pada masa ni, sekarang ni masa PKP dulu tu mereka tak ada expose kepada kanak-kanak lain. Tapi bila mereka dah expose kepada kanak-kanak yang lain, maka nanti kita takut kalau dia kena jangkitan yang boleh diberi imunisasi tu. Sebagai contoh, kalau anak tu tak mendapat MMR ataupun campak vaksin, maka kalau dia pergi ke tempat asuhan kanak-kanak tu dan seorang daripada kanak-kanak tu katakan dia kena measles, maka anak yang tak dapat imunisasi tu
boleh dijangkiti dengan campak measles tu. You dengar ke saya? Okey, doktor. Datuk, maaf. Datuk, saya satu lagi saya nak tanya tentang imunisasi ni lah kan. Yeah. Ada di antara ibu-ibu kadang-kadang kan, doktor dia terlepas pandang untuk menghantar anak tu membuat vaksin dan sebagainya. Adakah mereka ini terlewat atau macam contoh macam saya terlupa kan. Lepas tu saya dah hantar pergi ke tempat. Kemudian bolehkah saya dah terlewat untuk buat temu janji nak buat imunisasi ni. Kemudian saya lepas 2, 3, 4 bulan saya datang untuk buat temu janji tu. Boleh atau tidak? Boleh. Itu tak ada masalah. Kita buat catch up saja. Jadi apa yang diberi pada masa yang sepatut diberi 3-4 bulan dahulu tu, kita beri pada masa 3-4 bulan lepas tu. Dan kita just teruskan saja apa yang sepatutnya didapat oleh anak tu. Tak ada masalah. Asalkan dalam 3-4 bulan tu dia tidak dijangkiti oleh penyakit tu, tak ada masalah. Kita just teruskan saja. Itulah dia penerangan daripada Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar kanak-kanak dan pengerusi program Immunize for Life. Ini merupakan segmen penaja kita, jangan abaikan imunisasi. Dan bersama dengan saya video call tadi Datuk Dr. Zulkifli Ismail merupakan pakar kanak-kanak dan pengerusi program Immunize for Life, dan juga bersama dengan saya di studio merupakan Yang Mulia Dr. Tengku Puteri Zainab, pakar kanak-kanak daripada Sunway Specialist Center Damansara. Okey, sebenarnya saya nak tanya dengan Dr. Tengku tentang betapa pentingnya vaksin ni. Kadang-kadang ibu kita, ibu bapa ada di kalangan yang macam ambil indah tak indah tentang vaksin ni. Doktor boleh terangkan pentingnya vaksin tu sebenarnya pada anak-anak. Okey. So sebenarnya penyakit-penyakit berjangkit ni masih lagi berlaku di kalangan masyarakat kita. Macam kalau kita tengok pada tahun lepas pun masih ada lagi wabak polio di Sabah, wabak penyakit difteria di Semenanjung Malaysia, di Johor. Jadi sebenarnya vaksin ini adalah benda yang paling penting sekali untuk mencegah daripada mendapat penyakit-penyakit yang berjangkit ini. Sebagai contoh, penyakit difteria pun sebenarnya sangat berbahaya. Iaitu sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis bakteria yang boleh menyebabkan keradangan di bahagian kerongkong. Dan disebabkan tu kanak-kanak boleh sukar bernafas dan boleh menyebabkan keradangan di bahagian jantung dan juga boleh menyebabkan kematian. Dan risiko kematian pun sebenarnya boleh sampai ke 40% untuk kanak-kanak yang berisiko tinggi. Betul. Jadi hanya dengan vaksin sahaja boleh memberi perlindungan terhadap penyakit ni. Contohnya seperti vaksin yang 5 serangkai itu, iaitu dia boleh memberi perlindungan kepada 5 jenis penyakit. Betul. Iaitu difteria yang saya cakap tadi, pertussis iaitu batuk kokol, tetanus yang boleh menyebabkan kancing gigi, polio menyebabkan lumpuh dan juga hemophilus influenza. Dan dengan satu suntikan sahaja boleh memberi perlindungan terhadap 5 jenis penyakit ni. Dan suntikan ni memang ada di klinik kesihatan dan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Itu sebenarnya ibu bapa harus dengar. Perlu ambil tahu sebab apa? Ada ibu bapa yang mengatakan, "Alah, tak payah kita dulu, orang dulu tak payah suntik pun," katanya. Sihat juga. Itu dulu, Mak. Zaman sekarang lain. Makanan dah macam-macam, kan? Okey, saya nak bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli. Datuk. Datuk dengar saya, Okey, Datuk, sekarang baru dengar. Kan? Okey, Datuk, lagi satu perkara yang saya ingin tahulah tentang ramai yang ibu bapa kadang-kadang dia rasa macam perlu ke dia ambil vaksin yang tak sepatutnya didahulukan. Maksudnya macam bila umur dia 5 tahun, tapi dia nak ambil vaksin yang umur 12 tahun punya, dia nak ambil awal, lebih awal. Boleh atau tidak? Itu terpulang kepada vaksin dia, ya. Tapi sebelum saya jawab tu, saya nak cakap sikit berkenaan dengan ibu bapa tadi yang kata masa dulu tak ada pun vaksin kita kan. Sebenarnya mereka dapat vaksin tu sebelum tahun 1980. Semua kita dapat vaksin smallpox untuk cacar. Selepas tahun 80 tak ada lagi. Semua kita dapat BCG, semua kita dapat yang triple antigen tu. Jadi kita semua dah diberi vaksin pun. Dia tak ada excuse yang mengatakan dia tak dapat dulu masa dulu kita sihat aja. Itu tak betul. Jadi mereka tidak patut menafikan anak mereka mendapat vaksin tu. Pasal dia pun dah dapat vaksin. Okey. Masa tu dia kecil.
Ya, masa tu dia kecil, dia tahu, mak dia tak bagi tahu. Okey, doktor jawab tentang soalan saya tadi, di mana mereka nak mengambil vaksin yang tak sepatutnya didahulukan macam mana tu? Kalau terpulang pada vaksin apa? Kalau kita katakan dia nak beri vaksin yang sepatutnya, katakan dia nak beri MMR yang diberi masa masuk sekolah, dia nak beri masa anak tu umur 4 tahun ke 3 tahun, itu tak ada masalah. Itu dia boleh diberi, dan kalau diberi sekali lagi bila dia masuk sekolah pun tak ada masalah juga. Jadi itu menunjukkan bahawa vaksin itu sebenarnya adalah selamat diberi, tak ada masalah langsung. So kalau tapi terpulang, dia mesti bincang dengan doktor tu apa yang sepatutnya diberi. Kalau dia kata nak beri polio dengan DTP tu selepas katakan MMR untuk campak. Ni tak boleh lah, pasal dia ikut umur dia. Pasal ikut umur dia. So terpulang kepada vaksin yang mana. Itu tak ada masalah. Dan dia kita di sini patut mula percayakan pihak-pihak kesihatan lah, doktor-doktor dan jururawat yang memberi vaksin tu, kerana mereka lebih arif, lebih tahu, dan mereka boleh memberikan guidance apa vaksin yang perlu diberi pada masa yang mana dan sebagainya. Sekarang ni banyak sangat antagonism, orang percaya sangat apa yang dibuat dalam dalam YouTube, dalam WhatsApp, yang mengatakan vaksin tak bagus lah, sebagainya. Yelah, kesian doktor belajar bertahun-tahun ya. Dia orang pergi dengar cakap. Kita kesian sakit tu. Okey doktor, satu lagi saya bukan apalah dalam keadaan norma baru hari ini, kalau boleh saya nak doktor bagi satu pesanan kepada ibu bapa semua di luar sana yang teragak-agak untuk membawa anak mereka untuk temu janji imunisasi ni. Doktor doktor jawab dulu. Datuk jawab dulu. Okey. Yang pertama, dia tak bawa kerana ada beberapa sebab kan. Satu ialah dia fikir kita tak buka klinik, tak buka hospital dan tak buka klinik kesihatan. Sebenarnya semua klinik dibuka untuk anak-anak dibawa untuk vaksin mereka ya. Yang kedua, mereka takut nak datang pasal dia takut ada COVID tu di pusat kesihatan. Ini tak betul lah ya, pasal pusat kesihatan tak ada COVID sebenarnya. COVID tu di luar, di tempat lain ya. Dan mereka takut juga dijangkiti oleh kami doktor-doktor dan misi ya. Tapi kita gunakan jarakan sosial yang betul, SOP yang betul. Kita ambil imbas suhu masa masuk, dan kita guna juga mask ataupun pelitup muka tu masa kita menengok pasien. Dan kalau pasien yang kalau pergi ke klinik kesihatan, ada yang memakaikan face shield tu untuk supaya tak menjangkiti orang lain. Jadi mereka tak perlu takut ya. Yang kedua ialah jika mereka percaya sangat dengan apa yang mereka tengok dalam YouTube dan dalam mana tu, mereka fikir macam ni saja ya. YouTube tu semua yang anti-vaksin yang semua tu mulanya daripada Amerika. Okay? So sekarang tengok Amerika. Tengok cara mereka mengendalikan COVID tu di Amerika. Tengok berapa ribu orang yang dah meninggal di Amerika. Bandingkan dengan berapa ratus yang kena di sini, dan berapa banyak saja yang meninggal. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak di atas tips dan juga pandangan kepada ibu bapa yang harus ke klinik untuk temu janji imunisasi. Dan secara ringkasnya saya nak dengar pandangan daripada Dr. Tengku Puteri sendiri. Okey, baik. Kepada ibu bapa di luar sana, saya harap agar melaksanakan tanggungjawab anda, iaitu membawa anak-anak anda ke klinik kesihatan yang berhampiran untuk mengambil vaksin. Walaupun sudah tercicir pun tak ada masalah. Sila datang. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih di atas perkongsian. Jadi kepada anda semua, jangan bimbang, jangan risau. Sebenarnya terpulang pada diri kita sendiri. Jangan abaikan imunisasi anak-anak itu sebenarnya adalah untuk membuatkan antibodi anak itu kuat daripada mencegah penyakit COVID-19. Kalau you suka, you all semua jangan lupa tahu, you all share, like and comment. Jangan lupa subscribe Mingguan Wanita dekat YouTube. Dan apa topik-topik yang korang suka, korang jangan lupa ya untuk share dengan kita orang. Okey?